Sebenarnya masa mula-mula saya dipanggil untuk interview lah, kita go back sikit, untuk menjadi Naib Chancellor UTM. Pada masa tu bila saya lihat UTM dari kaca mata luar, saya lihat banyak potensi UTM ni. Maknanya sebelum saya masuk, saya rasa UTM ni mempunyai keistimewaan sebab dia adalah sebagai universiti teknikal pertama di Malaysia. Lepas tu namanya sendiri tu pun unik sebab dia adalah Universiti Teknikal Malaysia Melaka. So pada saya, dan kedudukan UTM ni yang sebenarnya tak jauh daripada Kuala Lumpur, tak jauh daripada KLIA, dan kedudukan UTM ni adalah dekat betul dengan highway. Maknanya dia bersebelahan, bukanlah dia jauh ke dalam. Walaupun kadang-kadang kita Melaka ni kita fikir tempat-tempat letaknya college atau universiti lain tu jauh, tapi UTM ni memang dalam 5 minit je daripada highway dah sampai ke UTM. So very unique. Jadi bila dipanggil untuk interview tu, saya fikirkan apa dia yang potensi UTM yang boleh kita ketengahkan. Di situlah saya came up with Tunai. Tunai ni adalah satu konsep lah, saya panggil dia sebuah konsep yang saya bentangkan juga semasa interview tu sebenarnya. Tunai itu bermaksud teknologi at university advancing industry and society. Jadi harapan saya pada masa itu, dan saya percaya telah juga dilakukan, tapi kita nak enhance bahawa semua aktiviti-aktiviti dalam UTM ni, sama ada penyelidikan, ada akademik, even the CSR, all the teknologi dalam yang kita hasilkan daripada UTM ni dapat membantu bukan setakat duduk dalam universiti saja, bukan setakat menang pingat sahaja, bukan setakat publish paper sahaja, tetapi cita-citanya ialah supaya semua teknologi dalam yang dihasilkan oleh pensyarah-pensyarah, dihasilkan oleh staf, dihasilkan oleh penyelidik di UTM, pelajar-pelajar, dapat membantu untuk advancekan industri dan juga society. Jadi bila saya terima surat lantikan sebagai Naib Chancellor yang keempat UTM, masa tu saya berada di Cambridge lah, dan mengikuti Advanced Leadership Program di Cambridge. Bila menerima surat pelantikan tu, saya sangat berbesar hati dan berbangga lah. Dan saya berjanji kepada diri saya yang saya akan cuba terbaik, buat yang terbaik untuk UTM. Dan pada malam tu saya menulis sedikit nota lah, what would be my thoughts, dan perancangan hala tuju saya yang ingin saya dan bersama-sama dengan warga UTM laksanakanlah, insyaAllah. Jadi dari konsep Tunai itu, masa itulah wujudnya approach teknologi scholar, the mantra of let's rise together, rise being responsibility, integrity, sustainability and also empathy, dan juga slogan UTM iaitu UTM adalah Melaka dan Melaka adalah UTM. Dan itu adalah perkara yang saya bersama-sama dengan warga saya harap akan dapat kita maju ke depan bersama. Saya nampak bila saya mula masuk tu, of course I think my first thought was that it's a beautiful campus. Saya seronok bila saya nampak ada tulisan-tulisan Jawi dekat bangunan-bangunan dia memang colourful lah. Saya pun memula agak terkejut juga. Saya kata, "Uish, colour bangunan ni colourful lah." It is something interesting dan cantik. Dia ada 3 tasik. Jadi saya impressed lah the fact that dalam sebuah universiti ni ada 3 tasik, cemerlang, gemilang, terbilang. What impressed me more is the fact that it is a technical university where program-programnya adalah sangat bersifat teknikal dan mempunyai banyak equipment, peralatan yang memang boleh menyokong aspirasi UTM ni sebagai sebuah universiti teknikal yang utama di Malaysia.
I was impressed with the fact that sekali tengok a lot of guys, ramai lelaki dalam kampus. Sebab management team tu memang ramai lelaki lah kan pada masa tu. Tapi alhamdulillah pada saya benda tu bukan menjadi satu halangan bagi saya untuk bekerjasama. But then again, it's something interesting. But that is UTM. Even our students, the only IPTA di Malaysia yang mempunyai ratio lelaki ke wanita ke perempuan lelaki dan pelajar lelaki wanita yang masih lagi pelajar lelaki tinggi. That is also our uniqueness lah. Itulah antara benda-benda yang saya ingat. Cantiknya kampus, bersih, masjid. Masjid tu adalah satu perkara yang saya nampak masjid kita ni very unique lah. Because dia punya bentuk dia tu kan, so it is something that is interesting dan ada fountain kat depan. Itu juga saya first antara perkara-perkara pertama yang saya notice physically lah bila saya masuk ke dalam UTM. And the fact that UTM ni ada tuah UTM, that was something yang masa saya masuk saya dibagi tahu kita ada this concept tuah yang saya kata yes, we should take this and bring it further. Tangkas, unggul, adaptive and holistic. So I really I fell in love with the concept tuah tu, dan insya-Allah lah kita cuba untuk lebih teruskan lagi lah untuk ni bersama-sama tuah tu. Dah 2 tahun sebagai VC di UTM ni. Again, saya kata UTM ni memang full of potential. Full of potential, dan ini saya rasa terbukti kerana dalam masa saya 6 bulan di UTM ni kita telah berjaya to develop bersama-sama membangunkan 7 strategic goal. Dan lepas tu kita fokus untuk memastikan bahawa UTM ni adalah sebuah universiti yang visible bukan saja di Malaysia tetapi di dunia. Alhamdulillah, saya nampak dalam 2 tahun ni kita telah berjaya untuk berada di ranking dunia lah. Saya juga berterima kasih kepada mereka in management sebelum ni yang memulakan inisiatif untuk kita berjaya dalam ranking. Dan alhamdulillah pada selama saya 2 tahun di sini kita pun telah berjaya at least visible in a positive way. For example, saya sebut sikitlah QS ranking, Asia ranking, THE which is very difficult to get in, dan alhamdulillah UTM is top 10 in Malaysia. And then IU Green Metric kita target nak dapat top 100 tak lama lagi. Dan juga peningkatan markah lah. Saya tak lupakan juga like Setara, Myra yang memang kita sedang bekerja keras lah. Jadi teruskan usaha. Saya pun sebenarnya amat berterima kasih kepada warga UTM yang telah sebenarnya menerima saya sebagai VC walaupun saya kira daripada luar. Bukan kira, memang saya daripada luar lah, luar UTM kan, sebab saya ni daripada UPM. Jadi thank you, sebab 2 tahun ni memang saya tak ada rasa seperti saya ni orang luar. Memang I think the spirit and the semangat tu saya rasa sangat kuat lah, alhamdulillah, sebagai satu tim UTM. Dan kita telah sama-sama saling sokong menyokong dan bantu-membantu untuk to make sure that UTM capai apa-apa aspirasi kita lah, tunai dan sebagainya. Saya rasa kita boleh bergerak lagi laju ataupun mencapai lebih lagi benda-benda yang kita nak capai tu, tetapi of course because of COVID, bukan sebagai alasan tetapi juga sebagai the last 2 years ni, in a way because of COVID juga kita berjaya untuk bersatu sebagai sebuah pasukan yang sama-sama memikirkan macam mana kita nak menghadapi situasi COVID, macam mana kita menghadapi situasi pelajar dan lain-lain. So saya sangat berterima kasih lah kepada top management UTM, jawatan kuasa krisis, tuah UTM dan seluruh warga UTM, di mana kita banyak bekerjasama lah, membantu satu sama lain, come up with a lot of initiatives, a lot of macam even face shield dengan dekan-dekan semua faculty, how we overcome
macam exam online, lecture online. Jadi banyaklah benda-benda yang kita rasa macam kalau tak ada COVID ni mungkin kita tak terfikir pun. Tapi because of COVID, dia punya positive side ni, impact dia ialah kita dapat bersatu, dapat bersama-sama, dan saya nampaklah alhamdulillah kerjasama yang sangat baik antara pengurusan universiti dan juga warga lah. Teruskan dengan being professional. Mana-mana yang baik boleh teruskan. Saya tak kata apa yang saya buat selama ni adalah yang terbaik. Tetapi sekiranya ada yang lebih baik lagi, kita go with whatever is better for UTM. UTM can go very far. Boleh pergi jauh lagi, insyaAllah. Saya percaya. Teruskan semangat kerja berpasukan, team UTM. If you want to go for a longer time, you want to sustain, you should go in a team lah, insyaAllah. Masa saya mula masuk pun saya kata, always a pioneer, always ahead ni macam berat. Berat sangat untuk kita capai. Tapi insyaAllah ada dah perkara-perkara yang kita memang is a pioneer and ahead. Bila pioneer tu, kita harap orang lain akan ikut kita lah. Dan mesti sentiasa sematkanlah semangat ni. Kita tak nak ikut orang aja. Kita nak juga menjadi leaders. Like I said, we are all leaders. You are all leaders. Sekarang ni UTM dah 20 tahun. Inilah masanya untuk kita menerajui juga perkara-perkara yang which is related to us. For example, being number one technical university in Malaysia. Okay, being number one MTUN, being number one in ICT, being number one advanced technology and computing, advanced manufacturing and computing technology, our niche area. Realisasikan tuah UTM, itu adalah perkara yang saya, macam saya kata tadi, when I came in I was very impressed. Jadi we need to maybe really fokus lah, macam mana kita nak membangunkan pelajar-pelajar kita sebagai leaders who can think for themselves. Maknanya kita tak nak menghasilkan pengikut-pengikut sahaja, tapi kita juga nak menghasilkan leaders, ketua. Dan tunaikan janji kita bersama untuk mencapai aspirasi universiti. Tunai tu banyak masuk tu, tapi tunai di sini ialah tunaikan janji kita lah untuk mencapai aspirasi universiti, kita punya 7 strategic goals. Dan rehal adalah something yang kita perlu juga terapkan, iaitu respect, happiness and love sebagai pelantar kesejahteraan seluruh warga UTM. Jadi kalau kita boleh terima konsep tu, insyaAllah kita cuba untuk bila kita datang kerja ni, kita rasa happy, ada love antara warga, dan juga respect for your leaders and for for your friends and for your semua sekali lah. Terus teranglah saya kata, pengalaman saya di UTM ni adalah antara yang the best lah in a way in my career as an academician. Alhamdulillah, saya bersyukur dapat diberi peluang ni lah untuk to be your Vice Chancellor for at least 2 years and 2 months. Jadi saya sangat bersyukur lah dan rasa amat bertuah. Jadi last sekali saya rasa saya ingin juga memohon maaf lah atas segala kekhilafan dan kekurangan sepanjang saya memikul tanggungjawab sebagai Naib Chancellor UTM. Terima kasih atas peluang dan kerjasama yang diberikan. So jadi teruskan usaha, selamat maju jaya. I'm also very lucky lah to have something that makes saying goodbye so hard. Susah nak cakap goodbye sebab saya ada something very good here in UTM, tapi kita kena be professional and we have to move on. So till next time, take care and stay safe. To all participants, here dalam Aidilfitri, maaf zahir dan batin, maka dapat kita menyemput dan membangunkan yang begitu tinggi nilainya. Berhadapan dengan berbagai cabaran untuk melakukan transformasi sekali lagi student that is also held in conjunction with MERS 2020.